والتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته وثوابه لله تعالى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين والمؤمنين والمجاهدين والمستضعفين في الغزة وفي الضفة وفي فلسطين وفي الشام وفي كل مكان وكل زمن. اللهم بارك لنا في رجب وشعبا وبلغنا رمضان. قال الله تعالى في الكتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. أما بعد. Alhamdulillah, pertama-tama dan selama-lamanya kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana disempatkan untuk kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, Masjid Tuan Guru Tanjung Tok Kong. Terima kasih kepada Sahibul Fadilah Tuan Imam Barisan Tertinggi AJK Masjid Tuan Guru Tanjung Tok Kong Pulau Pinang, tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah, para habaib, tuan-tuan sidang hadirin, puan-puan sidang hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga pertemuan kita pada malam ini dilimpahkan dengan keberkatan dan insya-Allah perpisahan kita kelak Allah Subhanahu wa taala sampulkan dengan kerahmatan. Kita rafakkan segala syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan faham, sedar dan segar bahwasanya Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia sehingga kita diberikan kebaikan, kita diimpunkan dalam ketaatan, diberikan pinjaman iman dan Islam sampai ke malam ini. Justru antara perkara yang perlu untuk kita lurus laraskan di kalangan masyarakat umat adalah berusaha untuk senantiasa memperbanyakkan selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita buka Al-Quran, tuan-tuan, ada beberapa ayat yang ditumpukan pada perkara yang disebutkan tentang tasyri' ataupun pensyariatan. Ada benda yang dimuatkan, berita dan juga perkaranya adalah berkaitan tentang arahan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ironinya, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang tidak membiarkan hamba-Nya berada dalam keadaan bergentayangan mencari makna daripada sudut rahsia, tetapi Allah memberikan satu jalinan ayat yang disulam cantik dalam Al-Quran dengan perkara yang begitu jelas. Sekiranya kita buka dalam Al-Quran, betapa kita akan mengetahui hakikat iman dan amal soleh adalah perkara yang akan selalu disanding-gandingkan. Ini bertepatan dengan apa yang kita jumpa dalam Al-Quran pada tiap kali jelma munculnya kalimah iman, sama ada amanu yu'minu. Sebagai contoh, untuk kita bawakan analogi yang paling mudah, kalau kita buka Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat yang ketiga, tentu akan jumpa Allah Ta'ala akan tunjuk dekat kita betapa iman begitu rapat dan berkait dekat dengan amal soleh. Dan ini memberikan natijah maksud betapa kita sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah tidak cukup sekadar mengatakan beriman tanpa amal soleh. Dan amat pelik dan amat begitu dahsyat sekiranya ada orang yang beramal tapi tidak beriman. Itu adalah satu perkara yang sia-sia. Kerana itu pada ayat ketiga ini Allah Ta'ala sebutkan dengan kalimah alladzina yu'minu. Tuan-tuan perhatikan ayatnya. Allah Ta'ala menyatakan wahai orang beriman, alladzina yu'minu, iaitu orang beriman. Dan sambungannya apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Boleh nampak keterkaitan antara iman dan juga amal. Kita langkah lagi dalam beberapa ayat susulan, setidaknya pada pembinaan watak hukum pensyariatan puasa. Awalnya juga Allah Ta'ala mulakan dengan kalimah iman.
cuma datangnya, tampilnya dalam perkataan yang sedikit berbeza. Allah Ta'ala menggunakan kalimah amanu, Allah Ta'ala menggunakan kalimah iman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Betul? Lepas kalimah iman akan mai kalimah amal. Tuan-tuan bukalah mana-mana ayat yang ada kalimah iman, di hujungnya pasti akan ada ayat amal, ataupun setidaknya datang pada ayat amal, dan kemudian Allah Ta'ala akan memperkuatkan untuk kita teruskan beriman. Paling tidak kita buka adalah suratul As, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan betapa manusia perlu untuk memberikan tumpuan fokus pada pembinaan watak masa dalam kehidupan. Kan itu dalam Al-Quran daripada 114 surah, kata ulama ada 4 surah yang menepati perkara berkaitan dengan masa yang Allah Ta'ala turunkan. Nama surahnya juga adalah perkara berkaitan dengan masa. Ada suratul Lail, ada suratul Fajr, ada suratul Duha, ada surah Al-Asr. Dalam suratul Asr antara lain kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, sekiranya Al-Quran itu diturunkan hanya satu surah, dan surah itu adalah suratul Asr, maka nescaya ia adalah satu perkara yang dah mencukupi memberikan maklum kepada kita menjadi orang yang senantiasa menjaga keimanan. Kenapa? Dalam ayat ketiga surah Al-Asr Allah Ta'ala menyatakan, kalau tidak mahu menjadi orang yang rugi, illal ladzina amanu wa amilus salihat. Boleh nampak? Dia ada iman, kemudian amal. Dia ada iman, dia ada amal. Namun begitu kata Imam Jazuli, Imam Sulaiman Al-Jazuli, satu orang ulama besar daripada Maghribi, pengarang penyusun kitab Dalailul Khairat. Kitab ini adalah kitab kedua paling banyak dicetak sekitar tahun 800 Hijriah. Bahkan dahsyatnya kitab tersebut sampai ke tanah kita dalam peristiwa medan perang tempur di antara ketumbukan tentera yang dikepalai oleh Raja Haji Fisabilillah, bertempur dan bertembung dengan kelompok daripada tentera Belanda pada sekitar tahun 1784 di kawasan sedikit bahagian ke selatan dari kota Melaka yang dikenal sebagai Teluk Ketapang. Ketika mana jasad mulia Raja Haji Fisabilillah ditemui, tangan kanan yang memegang badik, tangan kirinya memegang kitab Dalailul Khairat yang saya sebutkan. Dan kitab ini adalah kitab yang disusun berkenaan dengan selawat. Kata Imam Jazuli, tidak ada perkara pun di dalam perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah mempertamakan dirinya dan mengkeduakan malaikat dalam melakukan melainkan perintah selawat. Kalau kita tengok tadi ayat, Allah Ta'ala perintah untuk solat. Adakah Allah berkehendak untuk melakukan solat? Tidak. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk melakukan zakat, menunaikan infak, wakaf dan sebagainya. Adakah Allah perlu melakukan perkara tersebut? Tidak. Allah Ta'ala telah memberitahukan kepada kita perintah utama untuk melakukan ibadah puasa. Adakah Allah perlu juga melakukan? Tidak. Tetapi untuk kalimah salawat bahkan akan dilaungkan setiap hari Jumaat, dingaumkan oleh para khatib dengan kalimah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Dan kalimah amanu ini kata ulama, ia merupakan satu penanda aras betapa selama mana orang tersebut memiliki iman, barang dalam ataupun jangkat iman, barang tebal maupun nipis, barang jauh maupun dekat, sekelumit maupun secercah iman, 1 inci barang 1 hun, masih ada iman, dia akan jadi orang yang tidak ada masalah berkenaan dengan selawat. Sebab itu kita perlu untuk memperbanyakkan muhasabah diri. Kenapa masih lagi berkira-kira untuk memperbanyakkan selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Imam Jazuli lagi, barang siapa yang memperbanyakkan selawat maka akan dirahmat oleh Malikul Jabbar. Barang siapa memperbanyak selawat akan didoakan oleh Malakul Akhyar. Barang siapa memperbanyakkan selawat akan disyafaat oleh Rasul Al-Mukhtar. Karena itu tuan-tuan, semarakkan, ledakkan, cetuskan usaha untuk kita memperbanyakkan selawat dalam kehidupan. Bukan nak menandakan betapa kita adalah orang yang tidak boleh meninggalkan selawat, tetapi sesungguhnya selawat itulah penguat kepada jati diri kita untuk terus
menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla wa Ala, dan menjadi bukti, saksi, evidence utama untuk kita diletakkan di kalangan umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak kita mohon moga-moga dengan banyaknya kita berselawat akan menjadi asbab kita didudukkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak, insyaallah biiznillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Baik. Tuan-tuan sedang hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian, ini kali pertama saya sampai di tempat tuan-tuan yang mulia. Jadi untuk kalam awalnya, terima kasih atas undangan, terima kasih atas jemputan, peluang dan ruang yang diberikan. Moga-moga kalau ada kebaikan turut sama kita mengambil jadikan pengajaran. Sekiranya tidak benar dan tidak baik, jauhkan diri, moga ia menjadi sempadan insya-Allah. Tuan-tuan sedang hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian, penciptaan manusia Allah Subhanahu wa taala telah tandakan sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rentetan daripada ayat daripada Al-Quran, bila mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Kita ni Allah Taala cipta untuk jadi hamba kepada Allah. Syarat untuk menjadi hamba kepada Allah perlu kepada satu perkara yang kita sebutkan sebagai ikrar, pengakuan. Kita nak kena mula dengan syahadah, dan dengan syahadah itulah menjadi bukti awal betapa kita telah pun menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Islam ini bermaksud menyerah, berserah diri. Bila kita sebut benda yang sama, antara kupasan ni kita duk bawa dalam minggu ini ataupun bulan ini, sebab bulan ni adalah bulan Rejab. Bulan Rejab ni bulan yang diletakkan usaha kita untuk mengagungkan Allah Azza wa Jalla wa Ala. Sebab Rejab itu daripada kalimah tarjib. Bila sebut kata Rejab, antara benda yang selalu dibawakan, antaranya doa yang dibacakan oleh Sahibul Fadilah Tuan Imam, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu adalah doa yang dimuatkan juga dalam kitab Al-Lataif Al-Ma'arif daripada Ibnu Rajab Al-Hambali, yang disebutkan betapa doa itu adalah antara doa yang diamalkan oleh ulama di zaman salafus salih. Sungguh pun sampailah ke bulan Ramadan, bila masuk bulan Ramadan, maka doanya akan berubah menjadi Allahumma innaka afu tuhibbu afwa fa'fu anni. Tapi sepanjang bulan Rejab, bulan Sya'ban, maka akan digandakan dan diperbanyakkan doa tersebut bagi yang nak membaca. Yang tak baca tak payah buat jegi satu macam. Kalau rasa nak baca silakan. Dan kenapa bulan Rejab ini ditandakan dengan sebegitu banyak usaha untuk kita mempertingkatkan amalan? Kerana bulan Rejab termasuk salah satu daripada bulan haram. Ada 3 bulan kata Nabi berturutan, mutawalliyah, iaitu berturutan, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Al-Muharram. Satu lagi bulan haram adalah bulan Rejab, yang Nabi tandakan dengan kalimah wa Rajabun Mudar, Rejab Mudar, yang ada di antara baina Jumadah wa Sya'ban, duduk tersepit, terhimpit antara bulan Jamadil Akhir dan juga bulan Sya'ban. Kata Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, siapa-siapa yang melakukan amalan kebaikan dalam bulan Rejab, maka akan dilipat gandakan. Kalau baca Quran, satu kali baca satu huruf itu 10 hasanat, 10 ganjaran kebaikan. Maka untuk bulan Rejab double, jadi 20. Kalau kata sedekah, perumpamaan bandingan yang biasa kita jumpa adalah sebanyak 700 kali ganda. Maka untuk bulan Rejab ni 1400, kan? Jadi kalau kata kita buat amalan kebaikan akan diganda. Cuma dalam kitab yang sama, Imam Baihaqi juga mengingatkan betapa perkara jahat, perkara maksiat, perkara taleh, perkara yang tidak taat kepada Allah juga akan digandakan. Maka berjaga-jaga. Masuk bulan Sya'ban, bagaimana kiraannya pula? 60 atau 70 kali ganda. Ini kata Imam Al-Baihaqi. Jadi jangan duk fikir kalau itu bulan depan lah. Pasal bulan ni double, bulan depan 60 kali, baik aku buat bulan depan. Kalau kata boleh tahu esok boleh hidup lagi, okey kan? Kalau boleh tahu kata minggu depan masih lagi boleh hidup, silakan, wala tafaddal ma'jura. Tapi kalau kita tahu hidup kita berada dalam takluk genggam Allah Azza wa Jalla wa Ala, maka jangan kita menanti-nanti dan menangguh perkara kebaikan. Fastabiqul khairat,
berlumba-lumba lah untuk melakukan kebaikan, kerana kita tak tahu bilakah pemutus kelazatan dunia bakal bersalam dengan kita. Dan barang siapa pula yang sempat untuk masuk bulan Ramadan, ganjarannya adalah sebanyak lebih dari 1000. Ini bertepatan dengan apa yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, khairum min alfi syahr, iaitu lebih daripada 1000 kalau nak kira lah. Tapi kata ulama sebahagiannya menyatakan untuk bulan Ramadan bermula daripada malam pertama Ramadan sampailah malam terakhir, petang terakhir Ramadan, pahala puasa berada dalam takluk Allah Azza wa Jalla wa Ala, tak ada siapa tahu. Dan sebab itu sementara kita masih lagi diberikan kesempatan, kesedaran, kesegaran dalam beramal, maka kita perbanyakkan. Sebab kita tak tahu adakah masih kita diberikan kebaikan, kekuatan, limpah inayah dan iradah oleh Allah Azza wa Jalla wa Ala untuk terus kita bermukim di dunia ini sampai esok ataupun ke bila-bila waktu. Sebab itu kena usaha memperbanyakkan kebaikan dalam bulan Rejab. Dan bulan Rejab ini juga kalau kita sebutkan lagi betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kelebihan kepada kita sebenarnya, tuan-tuan. Sebab apa? Walaupun kita duduk dalam keadaan hidup kita berkalung dengan maksiat, kita berlumpur dengan dosa dan noda, tapi Allah yang Maha Pemurah masih lagi memberikan kesempatan untuk kita bersimpuh hibah di depan Allah dalam bulan Rejab yang mulia ini. Kerana itu perbanyakkan, tingkatkan syukur tertinggi, puncakkan segala permohonan hajat kepada Allah. Mungkin saja malam ini Allah Ta'ala tentu takdirkan pertemuan kita adalah merupakan pertemuan terakhir ataupun pertemuan pertama, dan akan ada pertemuan seterusnya. Namun begitu, dengan kebaikan yang begitu hebat dan besar ini, moga-moga Allah Subhanahu wa taala terus menerus limpahkan kebaikannya, dan moga-moga kita bertemu kelak insya-Allah di akhirat di dalam syurga Allah Azza wa Jalla wa Ala, insya-Allah. Amin. Perkara yang kita nak sebutkan yang kedua pada malam ini adalah tajuk yang diberi kongsi untuk saya jawab dan tanggung pada malam ini untuk dihadapkan kepada tuan-tuan bagi mengisi ruang iktikaf tuan-tuan, dan juga menantinya masuk waktu isyak. Kita nak kongsikan beberapa perkara yang berkaitan dengan pembinaan jati diri iman dan juga keturunan. Taib. Dalam satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan dan meletakkan penanda betapa tidak perlu kita bersusah-susah untuk melakukan perjalanan, melainkan untuk pergi ke 3 buah masjid. Saya bacakan dia punya mafhum saja. Nabi sebut yang pertama, hampa tak payah duk susah-susah untuk pi ke mana-mana tempat, melainkan susah-susah hampa tu untuk pi 3 masjid. Masjid yang pertama masjid apa? Masjidil Haram. Yang kedua kata Nabi masjidku. Yang ketiga adalah Masjid Aqsa. Masjidil Aqsa. Baik. Maka ulama cuba mencerakinkan apakah natijah kebaikan, ibrah pengajaran daripada hadis tersebut. Maka pada hari ini kita dapat lihatlah betapa umat kita sedang dikerumuni dengan kerakusan, kejahatan yang dilakukan dengan penuh kezaliman oleh puak-puak yang sememangnya kita sudah pun kenal, dan kita duduk dalam keadaan tidak mampu berbuat apa-apa. Dan inilah juga pembenaran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain bila ditandakan tentang hari kiamat. Umat Islam akan dikerumuni oleh kelompok-kelompok kufar dalam keadaan kita tak boleh nak bantu apa pun. Kerana apa? Masa tu kita terkena penyakit wahan, al-wahnu, cinta dunia, takut mampu dengan mati, cukup takut dengan mati. Dan jumlah kita pada waktu itu banyak mana? Sebanyak buih di lautan. Kalau buih, tuan-tuan duk Tanjung Tok Kong ni, kira memang habis dahsyat, habis meta tengok buih. Saya pasal duduk di seberang Tasik Gelugong. Tasik Gelugong tak apa nak ada buih sangat, luk jauh dengan kami. Tapi kalau dekat duduk Tanjung Tok Kong ni, duduk Tanjung Bunga, buih ni kira duk nampak sedia. Dulu saya pun agak stigmatise juga dengan Tanjung Tok Kong ni, pasal kita sebut Tanjung Tok Kong. Padahal kalau ikut dalam dewan bahasa kena sebut Tanjung Tokong. Dia bukan Tanjung Tok Kong. Tok Kong ni daripada perkataan yang asimilasi bahasa yang bukan daripada bahasa kita. Dia main daripada bahasa bangsa lain yang merujuk kepada satu sembahan. Dia ada banyak. Dia ada Tu Digong, dia ada To Pek Kong, ada Kuan Yin, ada macam-macam lah. Jadi salah satunya dia akan panggil Tok Kong. Bagi kita pula Tok Kong ini adalah perkara yang tak sama dengan Tukun. Kalau Tukun, dia adalah
satu benda yang berupa batu-batuan ataupun benda-benda yang keras yang diletakkan di dalam laut. Kalau jatuh dalam laut orang panggil tukun. Tapi kalau dia duduk dalam laut, nampak daripada jauh tongkoi-tongkoi dia duduk ada. Dia ada jengui. Tahu jengui? Katanya Tok Kong tak pakai dah perkataan jengui. Dia jadi timbui kan, duk nampak ketui-ketui batu. Yang ketui-ketui batu yang kita nampak tu, hak tu lah tokong. Hak tu lah tokong. Sebab tu kita kena faham dan juga kena appreciate bahasa dan juga kita punya budaya. Jangan kita sikit-sikit kita terus nak masuk, oh yang ni kita ambil pada bangsa lain. Tak ada. Bangsa kita pun dah banyak sangat dah dia punya budaya sampai tak tercerna. Tapi pasal kita ni kelang kabut, kita ni teruk sangat. Kita ni suka melukut dan melutut mengharap belas ihsan daripada budaya bangsa lain, maka itu jadi masalah. Ada satu benda yang kita duk sebut selalu berkenaan dengan panjut. Tuan-tuan pernah dengar panjut? Budak-budak tahun 80-an selalulah kan. Dulu setakat yang saya tahu ketika tahun 90-an awal tahun 2000, panjut ni bagi saya secara peribadi yang banyak belah Tanjung. Belah seberang boleh ada lah, boleh jumpa, tapi tak banyak macam di belah pulau. Macam dulu di sekolah kita duk jalan mai ke belah stadium, kita duk jalan mai ke Rock, bila balik tu lalu dekat kampung wakaf Haji Kasim tu memang akan jumpa panjut di rata-rata rumah orang Islam kita. Dan panjut ni dia adalah bentuk yang kalau buat biasa dia pakai buluh, dia balut dengan plastik warna dalam letak lampung. Bila mai satu zaman ketika dalam beberapa dekad belakangan wujud penentangan sedikit daripada kelompok tertentu yang kata yang ni semua ikut ajaran apa ke. Tuan-tuan, benda ni bukan ikut ajaran mana-mana, bahkan ia adalah amal daripada Khulafa' Rashidin sejak daripada zaman siapa? Sayyidina Umar. Tuan-tuan buka kitab Tarikh Al-Madinah, tuan-tuan cari asar asar Sayyidina Umar Al-Khattab yang memberikan perintah arahan kepada semua penjaga masjid di bawah pemerintahan Islam pada waktu itu. Sebab Sayyidina Umar dia punya peluasan kuasa dia besar, jadi dia keluarkan arahan semua masjid yang ada di bawah pemerintahan Sayyidina Umar pada waktu itu untuk menyalakan pelita. Bahkan dalam situasi baru-baru ni pun tuan-tuan akan selalu dengar berkenaan dengan hadis yang menceritakan jadilah kamu orang yang menghantarkan minyak untuk menyalakan pelita di Masjidil Aqsa. Pernah dengar? Pelita tu pelita macam mana? Pelita tu dia main dalam bentuk kaca balang kaca yang berbentuk segi 6. Segi 6 dah, hektagon. Pentagon 5 kan. Ni hektagon. Dia segi 6, dia kacau keliling. Dalam tu dia letak pelita, dia panggil misbah. Daripada sana macam tu. Lepas tu Sayyidina Umar punya legasi diteruskan sampailah kepada Uthmaniyah, dan daripada situ pun sampai kat kita. Cuma kat kita ni dia main dalam bentuk jamung, dia main dalam bentuk obor, dia main dalam bentuk pelita, dia main dalam bentuk panjut. Dan bila kita buat tu, adakah benda ni main daripada bangsa lain? Tak ada. Main daripada sahabat kibar baginda Nabi SAW, khalifah Islam yang kedua, Sayyidina Umar. Bahkan kadang masjid bila masuk satu Ramadan kan mereka akan mula pasang lampu. Pasang tak? Ke masjid ni buat tak? Masuk satu Ramadan tu mereka akan pasang lampu keliling. Dulu lampu bal kecil-kecil tu, bal bulat color merah, hijau, kuning, dia letak keliling bumbung. Kalau kata dulu belah kampung saya masih lagi duk buat, ataupun dekat pagar masjid tu dia akan nyalakan lampu sepanjang bulan Ramadan. Kenapa benda ni dibuat? Ia adalah perbuatan yang telah ditinggalkan dan diperintahkan pada zaman Sayyidina Umar. Amat dangkal bila ada orang kata, oh ini ikut agama lain, ini ikut bangsa lain. Kenailah dulu bangsa kita, kenailah dulu agama kita, barulah kita jadi orang yang tak berkalam lebih sudu daripada kuah. Kita tak jadi orang yang jari telunjuk menunjuk, jari kelingking berkait, duduk dalam keadaan kita berkokok tapi kita punya punggung ada najis terpalit. Hak ni yang jadi masalah dalam masyarakat, dia jadi kelang kabut. Sebab itu bila sebut berkenaan dengan nuansa budaya dan juga bangsa, selalu juga kita sebutkan betapa orang Melayu adalah orang yang telah diislamisasikan. Kita bukan diarabisasikan. Saya berjumpa dengan ramai orang, banyakkannya cerdik pandai, tak cerdik pandai pun pandai cerdik, ataupun memandai-mandai cerdik. Dia kata kita ni telah pun diarabkan. Kita kata tak, saya sebut dekat dia, saya tak diarabkan. Mungkin kalau kata tuan pikat, tuan diarabkan, mungkin tuan lah. Saya tak diarabkan, saya diislamkan. Apa bukti kita diislamkan? Simple. Apa bukti kita diislamkan? Contoh, nama kita.
Orang Melayu dulu-dulu dia ada nama putih, dia ada nama embun, dia ada nama jantan, dia ada nama awang. Betul? Lo duk jumpa lagi nama awang. Tapi ada duk naik lah. Sejak keluar ke Mak Kilau ni dia mula lah. Anak nombor 2 nanti aku nak buh nama Mak Kilau. Anak nombor 3 dia nak buh nama Pendekar Awang. Dia dah mula dah lah. Tapi dalam satu sekuel masa memang tak ada pun nama-nama tu. Embun, putih, jantan dan sebagainya, aduka, kencana, tirana, tak ada lah. Kita akan pakai nama, ada Muhammad, ada Abdul dan sebagainya. Dan bila kita tengok pada nama, nak abang kata kita ni diislamkan, bukan diarabkan. Ada orang tanya Tok Kong, nama dia Abu Jahal. Ada tak? Nama dia dalam IC tu tulis Abu Jahal. Bapak dia tu nama apa? Abu Lahab. Ada? Daftar KJPN. Ada? Yang ni kalau orang yang main dekat kita, dihabak dekat kita dengan kalam, oh kita semua telah diarabkan, bagi tahu tu kadang. Mungkin dia kot yang Abu Jahal tu. Mungkin dia tu kalau dia bubuh nama dia Abu Jahal ataupun dia bubuh nama anak dia Abu Lahab, memang dia lah yang diarabkan. Kita tidak. Kita tak pernah diarabkan. Begitu juga dalam bab pemikiran watak busana. Ini juga kita sebut pakaian kita. Pakaian sunnah asas dia adalah menutup aurat. Asas dia, kemuncaknya adalah menutup aurat. Bila tuan-tuan pakai pakaian asal menutup aurat, itulah pakaian sunnah. Jubah sunnah, baju Melayu sunnah. Tapi kalau pakai baju saja seluar tak pakai, bukan, itu punah. Boleh faham? Bila main dia duduk dalam keadaan dia melakukan pemakaian yang mengikut kaedah busana berbudaya Islam Melayu, maka dia akan tahu yang tu yang ulama kaji pasal apa kita ada butang 5, pasal apa ada butang 1 teluk belanga, pasal apa cekak musang ada 5, ada 3 poket dan sebagainya. Tuan-tuan pun sedia maklum, ada cerita berkenaan dengan akidahnya, ada cerita berkenaan dengan ibadahnya, ada cerita berkenaan dengan apa yang disebutkan sebagai tasawufnya, dan itu semua terangkum dalam nilai islamisasi yang telah pun kita hadap dan kita bawa sejak pada dulu. Cuma hari ini saya selalu menganjurkanlah kepada tailor-tailor yang ada, tukang-tukang jahit, ahli-ahli fashion negara, kalau kata ada, buat tolonglah. Bukan tolonglah, kalau boleh buatlah baju yang berkiam. Maksud baju berkiam ni bila berbutang, biar kanan duduk di atas, kiri. Kalau pakai teluk belanga tak payah duduk fikir lah, hak tu memang tak payah duduk kiam apa dah. Hak ni yang baju cekak musang kan, kalau kita berbutang mesti kiri yang akan peluk yang kanan. Kalau kita nak balik pada kiam, kiri dulu ke kanan dulu? Kiri duduk bawah, kanan duduk atas. Dan ini terpancul dan tersinar dalam pembentukan budaya busana bangsa. Dan adakah masih lagi kita merasakan kita ni adalah satu orang ataupun satu bangsa yang baru saja muncul di tengah-tengah hiruk pikuk pembinaan tamadun negara? Tidak. Kita dah lama bertapak. Kalau nak ulang balik berkenaan dengan bangsa inilah, antara kajian yang paling dekat yang pernah kita sempat tengok adalah kajian berkenaan dengan penemuan Sungai Batu di Kedah, di Merbuk. Ini selalu saya sebut, ada satu kumpulan ni, mereka bukan orang Melayu, bukan orang Islam, tetapi boleh dikatakan setiap bulan akan bawa berbas-bas, akan bawa rombongan biji-biji bas, banyak orang untuk pergi tengok tempat tu. Dan bila kita pergi dekat dengan kelompok ni, mereka akan bagi tahu apa, sinilah tempat awal pembinaan tamadun bangsa mereka, bukan bangsa kita. Dan orang kita tak ambil pot benda ni. Bab-bab sejarah ni yang seronok pun, kalau kata cerita-cerita hikayat Laksamana Hantoh Mahmud Jun lah, kalau cerita bab sejarah orang semua akan lena kan. Tapi bila kita sebut berkenaan sejarah ni, ia adalah satu benda yang memupuk semangat jati diri, supaya kita boleh sedar betapa kita adalah orang yang masih lagi kekal, kita masih lagi ada, kita masih lagi utuh dan kukuh di sini, dikhanakan oleh perjuangan orang-orang terdahulu. Bukannya lama tuan-tuan, kalau kita nak tarik masa kita ke belakang, setidaknya kurang lebih dalam 200 tahun belakangan, 203 tahun lepas, iaitu pada sekitar bulan November tahun 1821 berlakunya perang musuh bisik. Tanjung Tokong juga merupakan venue yang terlibat dalam watak perang musuh bisik, kerana kita berhadapan dengan dua bala tentera besar dunia pada waktu itu, iaitu kerajaan Siam dan juga British. Yang lebih hebatnya, kerajaan Kedah pada waktu itu berhadapan dengan dua kerajaan yang menentang dia, dalam keadaan tak ada siapa pun negara ataupun kerajaan dalam dunia yang pernah mengalami situasi yang sama. Maksudnya kalau ada perang di waktu itu, dia akan perang A dengan B, A dengan B, yang tu je.
Tapi tahun 1821 Kedah dia kena perang dengan dua negara, dan direkodkan sampai ke hari ini tak pernah ditolak dan tak pernah diubah, iaitulah antara negara dan juga kerajaan di dunia yang masuk perang tak pernah kalah adalah kerajaan yang ada di tanah Melayu. Sebutlah kerajaan mana pun. Kerajaan Melaka jatuh 24/8 15/11, yang jatuh cuma kota Melaka. Tu pun pasal apa jatuh? Disebabkan oleh banyak perkara. Antara yang pertama, tentera-tentera upahan menarik diri daripada menolong kerajaan Islam Melaka pada waktu itu. Yang kedua, wujudnya konfrontasi besar-besaran dalam kalangan ahli istana. Yang ketiga, disebabkan oleh betapa masyarakat pada waktu itu duduk dalam keadaan pada kemuncak kemewahan. Kenapa saya sebut begitu? Bila kita tengok balik salinan yang ditulis oleh Lopez de Squeria, dia kata apa? Dia kata di Melaka tu pedagang bila mana sampai dekat kawasan apa nama ni, sekitar pesisir pantai Melaka, mereka sanggup untuk duduk di lautan berminggu-minggu untuk dapatkan satu pas ataupun satu izin untuk parking kapal mereka di kota Melaka. Bahkan mereka akan duduk dalam keadaan admire dengan apa yang orang Melaka ada. Orang Melaka punya pinggan mah, cawan mah. Bahkan pada waktu yang sama disebutkan untuk tahun kurang lebih pada abad ke-14, kalau orang Melaka makan apa, satu negara, satu dunia nak makan macam orang Melaka makan. Orang Melaka pakai apa, satu dunia nak pakai macam orang Melaka pakai. Bahkan bahasa Melayu pada waktu itu antara bahasa yang ketiga digunakan di seluruh dunia, sampai dinobatkan sebagai bahasa lingua franca. Dan hari ini pun tak kalah pun. Orang Melayu kita, bahasa Melayu kita duduk dalam tangga ke-7 dipertuturkan oleh sekian ramainya manusia di dunia. Tapi kita tak asal benar tu. Pasal apa tak asal benar tu? Sebab itulah. Sebab kita tak di highlight benar tu. Tak ada siapa main cerita kat kita. Kita duk asal loi, kita duk asal melalui, kita duk asal kita kecil, kita duk asal kita tak hebat. Sedangkan kita ada nilai-nilai dan titik-titik kehebatan, tapi kita tak emboss benar tu, kita tak tebalkan, kita tak highlight benar tu. Anak-anak kita disajikan dengan usaha dan juga daya, nanti bila besar jadilah influencer. Cukup takat dapat follower, like banyak-banyak, subscriber, cukup takat tu. Sebab tu bila baru ni ada sekolah dia tunjuk masuk Praisa mata pelajaran sejarah, 90% anak murid dia jawab, bukan jawab, anak murid dia tak jawab soalan. Pasal apa? Sebab esok bila habis SPM, mereka kata mereka nak jadi influencer, pempengaruh. Pempengaruh apa kalau tak ada ilmu? Bangsa sendiri pun tak kenal, agama sendiri pun tak tahu. Dan ini adalah satu masalah dalam masyarakat. Sebab tu bila kita sebut semalam di Masjid Syekh Yahya berkenaan dengan satu artikel dapatan dikeluarkan oleh MASTI, bawah Kementerian Teknologi, Sains dan Teknologi, disebutkan Malaysia kalau nak capai negara maju perlu memiliki 500,000 orang saintis untuk kapasiti penduduk Malaysia. Lah kita ada banyak mana? Untuk tahun 2023 dapatan yang dikeluarkan adalah sebanyak 33 juta rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia saja 33 juta. Jadi dalam jumlah tu 17.5 adalah lelaki, 15.9 adalah perempuan. Jadi yang mana duk abang kata lelaki semakin ramai, lelaki semakin kurang di Malaysia, minta dia istighfar banyak-banyak. Lambat tapi tak jadi kemustahilan pun benda tu boleh berlaku dalam masa yang sedikit, sebab Allah penjaga dan penakluk masa. Dan bila sebut kata dalam jumlah yang ada, sepatutnya kita sudah pun memiliki setidak-tidaknya 200 ke 300 ribu saintis untuk 1 juta orang. Lah ni apa kita ada? Dia tak ada jumlah untuk Malaysia saja, untuk negara Islam semua. Negara Islam semua cuma ada 3,500 saintis untuk 1 juta penduduk. Masih lagi belum mampu untuk menyaingi Jepun yang ada 5,000 orang saintis untuk 1 juta penduduk. Dan masih lagi belum untuk menyaingi Amerika yang memiliki 4,000 saintis untuk 1 juta penduduk. Sebab tu bila mai antara benda yang kita sebutkan adalah berkenaan dengan Isra' wal Mi'raj sebagai contoh, banyak orang akan bawa naratif pandang tentang situasi Isra' wal Mi'raj adalah tentang watak
perjalanan Nabi SAW, pertemuan Nabi dengan para Nabi, pertemuan Nabi dengan Malaikat Jibril, pergerakan Nabi daripada Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, Baitul Ma'mur, semua benda berkaitan dengan solat 50 waktu, kemudian kurang sampai 5, berjumpa dengan para Nabi, kemudian pada setiap lapis langit dan kemudian balik. Tetapi amat jarang dan amat sukar untuk kita dengar perbincangan tentang apa yang disebutkan tentang mekanisme perjalanan Nabi. Macam mana Nabi lakukan perjalanan dalam waktu sebahagian malam, macam mana Nabi SAW menaiki burak, macam mana kekuatan dan juga kelajuan burak, tak dibincangkan. Sebab masyarakat kita di-grooming, masyarakat kita digubah dan diolah untuk menerima perkara yang tidak begitu, bukan tidak begitulah, benda yang tidak rapat dan juga benda yang spesifik. Kita lebih suka benda-benda yang on surface, between the line. Kita tak mau ambil tahu benda yang dalam, apa yang tersirat, apa yang duduk dalam keadaan tersembunyi, kita tak mau ambil keluar. Sedangkan pada watak-watak itulah Islam pernah satu ketika mengeluarkan dan menghasilkan output yang supernova kebaikannya dalam kehidupan manusia sejagat. Pendahulu kepada teknologi kebaikan dunia, semuanya adalah pelopor daripada orang Islam. Tuan-tuan sebutkan saja daripada huruf A sampai huruf Z, apa yang tak ada. Ada dekat situ Ibnu Sina, ada Al-Jazari, ada Al-Khawarizmi, ada Khazin, ada Al-Biruni, ada Al-Jabbar, ada Ibnu Firnas. Semua adalah pendahulu teknologi yang kita hadap dan kita buat hari ini. Bahkan sampai di kawah, di kawah bulan ada kawah-kawah ada tu, ada kawah di bulan yang diletakkan nama ulama-ulama Islam silam. Antaranya adalah kawah yang dinamakan dengan kawah Al-Biruni dan juga kawah Al-Jabbar. Kenapa? Sebab mereka lah orang yang menemui kawah tersebut di bulan yang ada di ruang angkasa. Dan benda-benda ni adalah satu benda yang hanya mampu untuk kita ulang kembali bila masyarakat kita melihat dan menilai kita punya jati diri adalah jati diri yang telah pun diislamkan oleh Allah Azza wa Jalla wa Ala pada kehendak yahdi man yasha. Kita Islam bukan sebab kita yang nak memilih Islam, tapi Allah yang pilih kita untuk jadi Islam. Sebab itu bila mana Nabi SAW bersedih di atas kematian bapa saudara Nabi Abu Talib, sebelum berlakunya peristiwa Isra wal Mi'raj, kata Syekh Saifur Rahman Mubarakfuri dalam kitab Rahim Al-Maktum, Nabi SAW minta untuk diampunkan dosa Abu Talib, dan Allah SWT menegur perbuatan Nabi SAW kerana telah pun jelas betapa mereka adalah golongan yang melakukan kesyirikan kepada Allah. Tempat mereka selayaknya adalah neraka jahim. Dan kata Allah, bukanlah engkau yang memberikan hidayah kepada sesiapa yang kau mahukan, tetapi yahdi man yasha, Allah yang memilih untuk diberikan hidayah kepada sesiapa. Selama mana kita belum lagi mampu untuk menunjangkan perkara ini dalam diri kita, maka selama itu kita akan merasa kita ini adalah bangsa lemah. Kita akan merasakan kita ini bangsa muda. Bangsa ni tak muda tuan-tuan, bangsa ni lama. Bangsa ni lama betul. Kenapa saya kata lama betul? Empayar kerajaan Kesultanan Islam paling lama di dunia, siapa? Kesultanan Islam Kedah. Sejak daripada tahun 1136 sampai hari ini masih lagi berlangsung keturunan dan juga perjalanan pentadbiran pemerintahan. Cuma Melaka bila dia jatuh pada 1511, adakah jatuh keseluruhan kota Melaka? Tidak. Kota Melaka saja jatuh, kerajaan Melaka masih lagi hidup. Dan ketika itu disebutkan dalam catatan mereka betapa Melaka ini menjadi satu pusat tumpuan dunia, sehingga kan ada orang daripada Eropah sanggup untuk menunggu berbulan-bulan pusing di kawasan Nusantara, dan bila sampai waktu tertentu mereka akan kembali untuk berpangkal di pangkalan pelabuhan Melaka. Dan disebutkan dalam catatan kenapa mereka sanggup untuk datang balik ke Melaka, hanya dikarenakan untuk makan sebiji buah. Buah apa? Buah durian. Portugis ingat kita atau makan durian. Portugis pun makan bang. Pulau Pinang pun ada kaitan dengan Portugis juga. Sebab tu main batu feringgi tuan-tuan kan. Sebab tu kita bawa kan betapa perlu untuk masyarakat kita gali dan bongkar semula sejarah, bukan untuk mendabik dada ataupun membuai kita dalam gelojak lajunya keindahan, kemewahan, kebaikan, kemuncak kegemilangan masyarakat umat terdahulu. Tidak, tetapi nak membingkiskan satu peringatan betapa kita pernah jadi yang terbaik, kita pernah jadi yang terbilang, kita pernah jadi satu umat masyarakat yang mendunia, dan kenapa tidak mampu untuk kita ulang semula perkara ini. Dan ini perlu untuk diselesaikan fikirnya, jawapannya di kalangan tuan-tuan. Bukan takat saya seorang, tapi tuan-tuan juga. Kerana itu kita kena usaha bawakan satu bentuk pemikiran yang lebih jernih kepada anak-anak kita, supaya kena tahu
kita kena jadi orang yang bukan takat menjaga diri, bukan takat jaga keluarga, tetapi kita kena menyemarakkan kebaikan itu kepada seluruh keturunan dan juga masyarakat. Sebab Islam bukan berkaitan dengan soleh. Kalau takat jadi soleh, ialah kamu sajalah, tetapi risiko soleh ni tinggi. Kerana dalam satu hadis Nabi sebut, ada satu ketika Allah Ta'ala perintahkan malaikat untuk timpakan bala di satu negeri. Dan dalam perkataan Nabi SAW disebutkan betapa perkataan soleh itu muncul. Dan ketika malaikat turun membawa bala, membawa azab bencana untuk ditimpakan ke negeri tersebut, malaikat kembali kepada Allah dengan bertanyakan betapa di negeri itu, di atas kemuncak bukitnya, ada seorang saleh yang sedang bertasbih, yang sedang memuji Allah, yang sedang mentahmid, yang juga sedang mengucapkan kalimah tahmid, yang sedang membesarkan Allah. Adakah perlu untuk ditimpakan azab bala bencana malapetaka? Maka kata Allah, timpakan, termasuk dengan kawan yang saleh. Yang ni kita nak bagi tahu, tak cukup dengan saleh. Dan kita daripada saleh, kita kena jadi orang yang musleh. Apa itu musleh? Musleh ni bukan takat dia baik, tetapi baik dia tu bagi baik dekat orang. Baik dia tu bagi baik dekat orang. Dia baik, dan bila orang mai dekat dengan dia, orang lain pun baik. Itulah hakikat iman. Iman itu bila orang dekat dengan kita, orang tu aman. Islam itu selamat. Maksud dia bila orang tu mai dekat kita, orang tu rasa selamat. Tapi kalau kita ni mengaku beriman, orang mai dekat kita, orang tak rasa aman, tak nyenyak, hidung dia dicucuk-cucuk dengan bauan yang tak menyenangkan, ataupun kita duduk dekat satu tempat dengan orang yang beriman itu, dan mulut dia adalah mulut yang tidak ditapis. Dalam hidup ni kita boleh mengkritik, tetapi kritikan kita itu perlu jaga pada dua kedudukan. Kita punya kritikan mestilah kritikan membina, cukup, jangan tambah. Kalau jadi tambah, dia akan jadi kritikan yang membinasa. Bila jadi kritikan membinasa, maka akan berlakulah apa yang disebutkan sebagai kehancuran dalam tangga sosial masyarakat kita. Sebab apa? Sebab Nabi ajak kita jadi umat yang senantiasa berdakwah, bukan mendakwa. Nabi ajak kita untuk jadi umat yang saling sayang menyayang, bukan salah menyalah. Nabi ajak kita untuk jadi umat yang saling merangkul, bukan saling memukul. Nabi ajak kita untuk jadi umat yang saling mencinta, bukan mencela. Tapi kenapa kita memilih jalan yang tidak baik? Kerana itu Allah Ta'ala sebutkan, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Manusia bila dia duduk dalam sifat keinsanan, kemanusiaan, dia punya ilham akan banyak terdorong dan condong ke arah yang fujur. Dia sukar untuk pergi ke taqwa. Kenapa? Sebab dalam ayat tu Allah Ta'ala sebut dah, fa'alhama fujurha wa taqwaha. Bila mana siap penciptaan manusia, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujurha wa taqwaha, manusia ini akan diilhamkan dengan jalan fujur. Fujur ni benda tak elok. Fujur lawan dia fajar. Kalau fajar, minadh dhulumat ila nur. Kalau fujur, minan nur ila dhulumat. Kalau kata fajar, kita ada solat fajar. Apa maksud solat fajar? Daripada gelap dia akan menuju ke cahaya. Bila sebut kata fajar lagi dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut fajar itu pancuran kebaikan, pancuran air yang memancut. Ayat menceritakan tentang Bani Israel yang minta tolong dengan Nabi Musa AS untuk diberikan mata air. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Musa untuk mengetuk kawasan berbatuan itu. Kemudian Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran dengan kalimah fanfajarat min husnata asyarata aina. Pernah jumpa ayat tersebut? Maksudnya ada pancuran 12 mata air. Fajar, fajar ini benda baik. Fujur tak berlawanan. Fujur inilah yang dikatakan sayyiat, benda fasad, benda mungkar, benda syahwah, benda fahisyah, itu situ, itu fujur. Dan bila sebut kata taqwa, sukar. Kita susah nak beroleh taqwa. Nak dapat taqwa senang, tetapi nak konsisten taqwa susah pula. Mula-mula nak dapat susah, dan bila susah nak kekal itu pula lagi susah. Sebab tu kita lebih banyak memilih untuk melakukan perkara yang bertentangan dan bertembung dengan Nabi SAW. Dan sebab itu jugalah jati diri kita sebagai orang beriman, setidaknya pada folder bangsa ataupun budaya, menjadi luluh dan juga rapuh. Kerana kita masih lagi bertengkar dan juga bercakar, mencari kesalahan orang tanpa pernah mengambil sedetik sejenak untuk merenung kelemahan dan juga kesalahan diri. Dan ini yang berlaku dalam masyarakat. Bahkan di tingkat-tingkat tertinggi kita lihat para pimpinan, para alim ulama kadang-kadang wujud
apa yang disebutkan sebagai pertemuan pendapat. Yang jadi kelang kabut adalah di bawah. Kita ni kelang kabut. Orang di atas yang berkeli, kita yang kelang kabut. Orang di atas yang bertemu, kita yang duk mencengkung muka, tak mau bercampur bau dan sebagainya, sebab kita rasa benda itu adalah akidah perjuangan. Sedangkan tidak. Hidup ini sebaik mana pun dan sebenar mana pun kebenaran ada dengan kamu. Hakikat kebenaran itu hanya diangkat kebaikannya bila kamu masih lagi memanjangkan silaturahim. Ni kita ada benda benar kita nak beritahu ni, tapi benda benar tu membuatkan kita putus silaturahim dengan orang, dan kita rasa bangga dengan kebenaran kita. Kebenaran apakah itu? Sedangkan dalam waktu yang sama kita tak layak untuk mencium haruman syurga disebabkan oleh memutuskan silaturahim. Dan ini yang berlaku. Sebab tu dalam masyarakat kita, usahalah untuk menunduk diri dan menggerun rasa pada Allah Azza wa Jalla wa Ala setiap kali kita bertakbiratul ihram di dalam saf salat kita, menandakan betapa kita membesarkan Allah dan kita mengharamkan dunia, dan Allah adalah yang maha besar untuk segala perkara, baik perkara yang pertama dan utama. Dan benda ini juga perlu untuk kita santunkan, kerana dalam iktibar perjalanan sejarah, masyarakat umat kita pernah ditimpakan dengan segala macam ujian. Kalau kita sempat sebutkan tadi, sejak daripada 1511 446 kalau ukur kira perjalanan masa bangsa ini diinjak-injak oleh kelompok-kelompok kufar. Sebab tu bila mai 1786 bingkisan berkenaan dengan sejarah negeri Pulau Pinang, itu pun masih lagi belum dituntaskan sampai ke hari ini. Kita bergerak dan juga kita tetap dengan keputusan, kita minta supaya perkara itu perlu untuk diperbetulkan dengan secepat mungkin, kerana nanti masyarakat kita akan dilambung dengan satu bentuk faham kita adalah orang yang bukan menjuarai ataupun yang memiliki tanah tumpah darah kita, sedangkan kita adalah orang yang menempel kepada kegemilangan orang. Yang ini bahaya. Sebab tu kita bawakan dalam beberapa tahun belakangan usaha untuk mengembalikan apa yang disebutkan sebagai jati diri kebangsaan dan kebudayaan Melayu di tanah ini. Kalau ada orang kata tak boleh, itu adalah satu orang yang tidak bercampur dengan mana-mana kebaikan yang pernah dicapai. Ada orang disebut yang kita bawakan adalah sebagai contoh, kembalikanlah tanah Georgetown tu dipanggil dengan Tanjung Penaga. Kami di seberang perai masih lagi duk panggil Tanjung, tak tukar setakat lah. Adalah yang 2-3 ketui yang baru beranak ni, dia boleh sebut kata Georgetown dan sebagainya, tapi kita tak, kita panggil Tanjung Penaga, kita panggil Tanjung kalau kita nak main sini. Kalau kata di seberang tu ada tempat nama Bagan, kita pergi Bagan, kita tak panggil Batuat. Tapi kenapa benda tu agak sukar dan berat? Ada orang kata tak boleh lah. Tak boleh apa bang? Bulan Mac tahun 2022 Bukit Saint Paul dah tukar nama jadi Bukit Melaka. Adakah itu benda yang paling pertama dalam dunia pernah berlaku? Tidak. Kerajaan India telah tukar Bengaluru daripada Perkataan Bangalore. Pernah dengar benda ni? Daripada Bombay jadi Mumbai. Pernah dengar benda ni? Jesselton di Sabah tukar jadi Kota Kinabalu. Pernah dengar? Yang ni lagi awal, sejak pada tahun 80-an. Begitu juga dengan Kelana Jaya. Dulu nama apa? Seaport. Port Well. Nama apa asal dia? Kuala Sepetang. Tukarlah nama. Teluk Anson lah jadi Teluk Mak Intan ataupun Teluk Intan. Taiping masih lagi belum tukar. Pasal Taiping dia punya nama tempat dia Kelian. Apa nama Kelian tu kan? Begitu juga dengan Port Dickson belum tukar, tak boleh tukar lagi. Tapi banyak port dah tukar kan. Untuk Pulau Pinang ada 2 lagi, iaitu Batuas dan juga Georgetown. Itu tak tukar. Dan kita bukan kalau kata tukar ni kata kita nak angkat satu benda bagi dahsyat lah, duk buat ramai dah. Nak abang kata inilah asalnya. Kenapa kamu menghargai sejarah tetapi kamu tidak menghargai sejarah yang benar? Ini jadi masalah. Sebab itu bila sebut tentang situasi yang berlaku, kita juga perlu untuk hadap tunjukkan kepada masyarakat kita, terutamanya anak-anak kita, betapa hidup sebagai seorang yang memegang kerangka meneruskan legasi perjuangan orang-orang terdahulu merupakan satu bentuk perjuangan yang berterusan. Dia bukan hanya mati dan juga beku pada satu peringkat zaman dan legasi. Tidak. Kita adalah mata rantai penyambung warisan. Kitalah sinambung kepada Tuan Guru yang membuka tapak mewakafkan tanah untuk membina masjid. Bahkan kita juga kena capai satu tahap, kita juga adalah orang yang akan datang mewakafkan tanah untuk membina masjid. Dan betapa banyak perlu untuk kita syukuri, betapa besarnya nikmat yang Allah Ta'ala berikan, adanya orang-orang sebegini yang mewakafkan sebagian besar tanah mereka untuk dijadikan rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan terus terang saya beritahu, kalau bukan kerana orang demikian,
malam ni belum tentu untuk kita dengar laungan azan bergegak gempita di seluruh tanah ini kalau bukan dikarenakan juga oleh perjuangan yang Allah Ta'ala izinkan oleh kelompok terdahulu. Jadi jangan lancang dan lantang kita menunjuk dan juga menundukkan kebangkitan negara bangsa. Dalam waktu yang sama kita merasakan kita lah orang yang paling constitution, kita lah orang yang paling berperlembagaan dan sebagainya, tetapi dalam masa yang sama kita jadi orang yang menginjak-injak sejarah di telapak kaki kita menurut perintah dan juga perkataan orang-orang yang tidak beriman. Ini adalah satu kesalahan yang total, kesalahan yang penuh. Bahkan baru ini dibincangkan dengan secara spesifik berkenaan dengan perjanjian Pangkor yang telah pun luput daripada tahun 1874. Perlu untuk kita bongkar dan juga bungkaskan di hadapan masyarakat terbanyak, kerana benda ni adalah satu perkara yang kita sebutkan sebagai khutuah strategi daripada kelompok-kelompok kufar dalam mentadbir urus negara kita secara haram. Sebab tu kita sebutkan juga bila sebut tentang negeri Pulau Pinang sajalah. Kalau tuan-tuan rajin tuan-tuan tengok dalam Google, tuan-tuan cari bendera Palestin 1920, tuan-tuan akan jumpa ada bukan persamaan, bukan keterkaitan, tapi color bendera Palestin 1920 dengan color Penang sama. Dia ada 3 color tak? Yang utama lah. Dia ada biru muda, dia ada putih, dia ada kuning. Kalau tuan-tuan buka bendera Palestin 1920 yang duduk bawah mandat British pada waktu itu, color dia pun sama juga. Dia ada bendera, dia ada 2 color kiri kanan, biru muda dan juga putih. Biru muda yang ada tu lah. Kalau tuan-tuan tengok dekat bintang duk tu, biru muda tu color tu. Lepas tu tengah-tengah antara color biru dengan putih tu, dia akan letak bintang Arab Kanaan, bintang segi 6 tu. Bintang tu pula dia ada 2 versi, satu warna gold, satu warna kuning. Kenapa ada macam kesamaannya pun? Sebab orang yang terlibat dalam mandat tu juga adalah orang yang sama, pernah sampai ke tanah ini. Antaranya adalah Sir Henry Geni. Pernah dengar nama tu? Siapa sekolah situ dulu? Saya baru ni pergi tanya, ada orang bangkit. Saya kata siapa yang pernah sekolah di situ? Bangkit 2 orang. Terkejut saya. Kata pidah aku. Lepas cempung kutuk dalam kulah lagi. Dah lah kita bukan besar mana. Bila habis kuliah tanya, abang sekolah situ ke? Sekolah situ. Berapa tahun? Lama saya. 17 tahun. Abang sekolah apa lama kan? Saya kerja situ. Kerja selamat. Saya kan alumni. Kalau alumni naya saya. Kan? Dan sebab itu ada keterkaitan yang besar antara yang kita sebutkan Palestin dan juga kawasan kita. Tuan-tuan tengoklah dengan mata pandang yang lebih nurani. Tuan-tuan tengoklah dengan mata pandang yang lebih insani. Tuan-tuan akan nampak dan perasan betapa adanya hubung kait yang begitu dekat dan rapat tentang apa yang berlaku di Palestin. Dan sebab itu kita duk bawa dalam perkongsian kepada masyarakat umat, tidak jadi satu kemustahilan Palestin akan ada 2, 3, 4, 5 dan 6. Dan kita tak mau benda tu berlaku. Dan benda ni selalunya berlaku dikarenakan oleh apa? Salah satunya disebabkan oleh tidak tahunya dan tidak kenal-kenangnya masyarakat kita kepada jati diri bangsa. Dan ini yang kita usahakan supaya anak-anak kita punya keluarga, masyarakat jadi orang yang senantiasa berusaha mengangkat kembali martabat agama ini dengan keadaan kita tahu kita ini adalah bangsa yang tidak pernah dihimpit dengan rasa takut. Bangsa ni bangsa berjihad, tuan-tuan. Kenapa saya kata begitu? Nak abang kata bangsa ni bukan negeri ya, bukan negara semenanjung tanah Melayu dah. Satu Nusantara, Malay, Archipelago, keliling ni. Kalau kata sebut kata Melayu ni terlalu besar sangat. Kalau Kedah ni tuan-tuan cari, nanti akan ada satu artikel dia cerita bincang kerajaan Kedah, dia punya hujung dia adalah sampai di kawasan Myanmar. Pernahlah saya jumpa. Sebab di Myanmar ada satu tempat nama dia Bagan. Bagan tau Bagan? Bagan ni tempat yang dipanggil sebagai dermaga. Semua ada Bagan. Di belah Perak ada Bagan. Ada. Di Selangor ada Bagan. Ada. Pulau Pinang berlambak Bagan. Kan? Sini Bagan Jermai ada. Belah Sebar ada Bagan Jermai. Ada Bagan Lebih Tehak. Ada Bagan Dalam. Ada Bagan Luang. Ada Bagan Ajam. Ada Bagan Tuan Kecil. Ada Bagan Nyok. Macam-macam Bagan. Lepas tu habis Bagan di Penang, dia akan naik ke Kedah. Kita kan habis di Kedah. Tak. Dia nanti bersambung sampai ke Thailand. Dan pemati dia di Myanmar. Ada satu tempat nama Bagan. Dan ada juga dalam beberapa dapatan menyebutkan ada satu lagu lama, bukan saya suruh ingat-ingatkan, tapi adalah lagu tradisi katanya, disebut sebagai Kuala Canggung. Pernah dengar Kuala Canggung? Kuala Canggung mungkin tak saya dengar lah. Lagu tu dia panggil Ala Canggung, lagu rakyat Perlis kot.
lagu ni dia duk nyanyi gerbuk-gerbak. Bila cek balik, tanya balik, dia kata asal lagu ni dia sebut bukan Allah, dia sebut Kuala Canggung. Macam kita lah Kelawai, nama dia Kuala Awal. Dapat kita Kelawai. Orang Penang ni dia memang dahsyat sikit kan. Kita tak panggil penukul, kita panggil mertun. Betul? Sini panggil mertun lah. Mertun kan? Tahu mertun? Mertun tu penukul lah. Tapi kita pun duk fikir mertun main mana? Main pada bahasa Inggeris hammer tool, campur. Jadilah mertun. Dia tak mau pakai ham tu, dia ambil belakang. Tak cukup dengan tu, kita ada go stance. Dia ada go head, go stand. Piramli punya bahasa ni. Dia ada go head, dia ada go stance. Kemudian dia ada ayak menet. Pernah dengar ayak menet? Dia main pada apa? Lemonade. Penang cukup mau lah, orang putih. Dia tak pergi pasar, dia pergi market kan. Kalau mak mentua saya duduk belah rapat ke laut sikit ni, belah-belah Teluk Tawak tu, dia pun sebut kata pergi school. Dia tak pergi sekolah. Saya pun duduk dengar pergi school. Tak mana school ni? Puas pikir kata. Oh punya sekolah. Dia pun tak panggil sekolah, panggil school. Sama juga dengan apa nama ni, stop berhenti kan. Penang tak panggil stop, Penang panggil op. Dia buang ST, dia punya nak short form, janji cepat. Dia tak panggil stop lambat, dia jadi op berhenti. Kalau stop berhenti, op berhenti. Itu Penang. Lepas tu ada orang tanya pasal apa, Mat Saleh, Datuk Ahmad Murad Marikan pernah sebut dekat saya. Dia kata dalam dia punya apa nama ceramah dia lah, dia kata Mat Saleh ni daripada perkataan Mat Seller. Pasal apa Mat Seller? Dekat JT tu, apa nama pelabuhan, kapal parking, seller akan turun. Seller lah macam Popeye tu. Lepas nanti turun main ke darat, duduk atas laut 6 bulan, duduk atas laut 7 bulan, duduk atas laut banyak bulan ni. Dia turun main macam-macam lah benda nak buat. Segala benda lah. Semua benda, selalunya benda yang dahsyat-dahsyat lah. Jadi bila main turun ke darat ni, dia tibai habis. Brandy lah, gin and tonic lah, whisky lah, apa gerbuk-gerbak, dia jadi dah tingtong, otak dah liau. Apa dia buat? Dia buat gila. Bila buat gila, polis pengkalan akan ligan dia, dan polis akan apa nama, jerit nama dia, tak tahu nama, panggil Mat Seller, iaitu pelayar gila. Orang Melayu kita duk ada. Bila duk dengar ni, duk dengar daripada atas ke atas, balas ke balas, tindan apa benda, Mat Saleh, Mat Saleh, lekat Mat Saleh, naya Mat Saleh. Kita duk fikir Pak Karim mana ya, Mat Saleh pun naya, pasal dia pun duk panggil Mat Saleh. Sebab itu bila sebut berkenaan dengan perkara yang kita usahakan untuk maklum, betapa masyarakat kita sendiri perlu untuk sedar, Pulau Pinang sendiri merupakan satu tempat yang sebenarnya telah melahirkan banyak perkara-perkara yang besar. Antaranya terlibat dalam satu pergerakan perang yang cukup besar, Perang Musuh Bisik 1821. Lama perang ni. Kampung saya duduk tu ada nama tempat Kampung Kubu. Kampung Kubu ni kampung tempat berkubu Raja Sulaiman pada waktu itu, dan sebelum dia mangkat di kampung kota belakang daripada kawasan sedikit dekat dengan pematang pasir. Bahkan kalau tuan-tuan pergi ke seberang daripada kawasan Juru, belah bawah ada Kuala Juru, dekat situ ada Tanjung Batu. Dulu ada pantai cantik. Lah tak ada arah, lah tinggal pokok bakau kat situ. Daripada situ sudah pun ada apa nama ni, ketumbukan tentera yang sedang dipersiapkan oleh Tunku Kudin untuk menyerang British. Dalam waktu yang sama, Abdul Samad Al-Palembangi daripada Palembang keluar daripada Mekah, balik mai ke tanah Melayu, duduk di Kedah, membina ketumbukan mujahidin menentang kerajaan Siam, halau orang Siam keluar daripada Kedah. Siapa lagi support dia? Daud Al-Fatani daripada Thailand sekarang lah, daripada Fatani Darussalam, turun juga sama membentuk kekuatan dengan Abdul Samad Al-Palembangi rahimallahu taala. Dan adakah cukup dua? Tidak. Daripada Borneo, daripada Banjarmasin, daripada Makassar, antaranya Kiai Haji Mas'ud bermudik daripada Makassar turun mai ke tanah ini sampai ke Melaka, terus pergi ke Kedah untuk menentang kerajaan Siam, halau Siam daripada negara kita. Dan dalam waktu yang sama, kita masih fikir kata kita ni tak terlibat dengan perang. So pelik lah. Macam mana benda tu boleh jadi? Sebab benda tu dibenamkan, benda tu ditenggelamkan. Bangsa ni hanya perlu kepada satu semboyan. Bila mana bergema takbir Allahu Akbar, seruan jihad akan mula berkobar, dan kita tidak akan pernah dihinggap dengan rasa gentar. Sebab kita juga memiliki nuansa yang sama seperti mana umat Palestin, iaitu dua perkara saja dalam hidup, aish azizan mu'syahidan.
Kita duduk dalam keadaan tok nenek kita dulu pernah pesan dekat nenek-nenek kita di rumah, kalau aku tak balik, jangan pernah tunggu aku di depan pintu rumah, tetapi ketahuilah aku sedang menunggu kamu di pintu syurga. Baru betul pintu syurga. Tapi kita tak ada. Zamanlah anak-anak kita dihinangkan dengan healing sampai mati terbalik. Duduk dalam keadaan tak pernah ambil tahu apakah itu perjuangan bangsa. Kita kena bangkit semula. Hari ini masyarakat kita diletakkan pada bawah telapak-telapak permaidani yang penuh dengan kekotoran. Bila sebut benda tak elok, maka itulah kita. Bila sebut benda yang tak bagus, itulah kita. Sedangkan kita memiliki label yang begitu hebat dan indah. Tuan-tuan, perlu untuk kita tahu, Nabi SAW, sahabat Nabi tak amai mana tuan-tuan masa awal Islam. Dan betapa jumlah tersebut semakin hari semakin bertambah. Kerana apa? Nabi bawa kalimah cinta dalam setiap penyampaian dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tolong habaq dekat saya. Orang tanya Tok Kong, siapa yang biasa tidur atas paha riba pak mentua dah? Nabi pernah tidur atas riba pak mentua Nabi. Sini ada orang tanya Tok Kong. Balik lagi mana pak mentua? Tapi meronok sampel punya tak kepala atas riba pak mentua. Nanti pak mentua suruh hang tidur atas gazebo. Satu macam ada ni. Dia kena ubat apakah? Nabi pernah tidur atas ribaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Siapa Sayyidina Abu Bakar? Pak mentua Nabi. Nabi SAW pernah berganding tangan dengan para sahabat. Hari ni kita tengok ada orang asing balik pada solat Jumaat pegang tangan kita satu macam. Apalah lepas ni? Ini cinta yang pernah Nabi bukakan, Nabi bongkarkan kepada para sahabat. Dan cinta tu kita hilang. Hari ini kita hidup dalam keadaan melihat orang lain seperti orang yang tidak ada kena-mengena dengan kita. Selama mana kita rasa kita boleh masuk syurga, dalam keadaan kita meletakkan orang lain tak layak masuk syurga, selama itulah kata Imam Al-Ghazali, kamu tidak akan pernah dapat cium haruman syurga. Hakikat orang yang layak masuk syurga macam mana? Dia tengok semua orang layak syurga, dia belum tentu. Tapi kalau dia tengok semua orang, mereka ni ingat sini tu aku seorang apa, syurga Firdaus kan, mereka ni dah lah panggil tuan-tuan, lambat lagi tuan-tuan kalau kita panggil lagu tu. Sebab tu setan dia main dengan dua mekanisme utama. Tujuan dia cuma dua. Satu, dia buat kita, dia hasut kita untuk jadi orang bermaksiat kepada Allah, totally out, betul-betul dahsyatnya, memang kita buat jahat tak anjarnya. Yang kedua, dia akan buat kita rasa macam kita lah yang paling baik. Satu ketika Syekh Abu Bakar Al-Idrus, dia didatangi oleh anak dia yang minta untuk keluar belajar. Dia kata dekat anak dia, boleh kalau kamu nak keluar belajar boleh, tetapi syarat dia, Syekh Abu Bakar Idrus ni duduk di Yaman. Dia kata syarat dia cuma satu je, kamu cari orang yang paling hina di Yaman dan bawakan ke hadapan aku. Kalau kamu jumpa seorang, nescaya aku akan benarkan kamu untuk pergi keluar daripada Yaman. Maka dia pun, benda ni simple lah, senang lah, nak cari orang paling hina. Tak mana dia pergi, tempat paling hina di waktu itu adalah pasar bagi dia. Maka dia pun pergi market. Sampai di market, dia tengok orang. Sampai waktu lohok azan Zuhur berkumandang, dia perasan ada beberapa orang yang ada tu semua pakat tutup dah kedai. Semua pakat lari pergi ke masjid. Dalam celah-celah tu dia nampak ada satu orang, hamba Allah ni, dia duduk menempel lagi kat market. Dia masih lagi tunggu dekat luar masjid, duduk tunggu. Sampailah iqamat. Dah qamat pun dia nampak Pak Long tu duduk datang tu kak. Dia kata cantik lah, aku tahu dah siapa paling hina. Tak dan maghrib lagi aku boleh bawa lah. Dia pun masuk solat. Masuk solat pun dia duduk tunggu kok Pak Long tu main tak main. Habis solat dia lari keluar jadi orang pertama nak tengok Pak Long tu datang mana. Pak Long tu memang duduk tentu kak. Cantik. Main waktu kedua, waktu asar, dia tunggu lagi azan sekali lagi. Dan memang Pak Long tu juga yang dia nampak tak tinggalkan kawasan kedai. Dan Pak Long tu lah duduk kat market. Dan dia pun habis main, dia main. Habis mayang, dia main kat Pak Long tu. Dia kata, Pak Cik boleh ikut saya tak? Pasal apa? Ikut saya sudah. Saya nak bawa Pak Cik jumpa ayah saya. Boleh. Dia pun bawa Pak Long tu pergi jumpa dengan bapa dia, Syekh Abu Bakar Al-Idrus. Dan dalam perjalanan tu, dia duduk fikir. Dia kata, mungkin Pak Cik ni dia ada elak dia tertentu, dan mungkin sebab tu juga dia tak solat berjemaah sekali. Mungkin dia solat dekat market masa aku tengah solat. Dan mungkin juga dia adalah orang yang mengambil upah untuk menjaga barang-barang yang ada di pasar. Dan mungkin juga dia adalah orang yang tak taklif untuk solat. Mungkin dia gila, mungkin dia ada masalah mental dan sebagainya. Jadi dalam perjalanan barulah dia sedar, dan kemudian dia beritahu kat Pak Cik tu, saya minta maaf Pak Cik, Pak Cik baliklah, saya nak balik seorang-seorang. Bila dia balik ke rumah dengan keadaan yang penuh hibah, dengan keadaan sedih, dia jumpa dengan bapak dia, menangis dah. Dan bapak dia tanya, pasal apa menangis?
Adakah kamu dah berjumpa dengan orang yang paling hina? Ya. Siapa orang paling hina? Orang yang paling hina adalah aku, wahai bapa aku. Pasal apa? Sebab aku masih memikirkan dia di waktu aku solat. Dalam keadaan aku dipanggil oleh Allah untuk bina solat, untuk melakukan ibadah solat, sampai ke tahap aku habis solat aku duk fikir Pak Long tu, aku tak fikir pasal Allah, aku tak fikir pasal solat, aku tak fikir pasal ibadat, dan akulah orang yang paling hina. Dan kata Syekh Abu Bakar Al-Idrus beritahu ke anak dia, sekiranya engkau sudah pun mengetahui siapakah orang yang paling hina di Yaman, dan orang yang paling hina itu adalah engkau, maka saya layaklah engkau untuk keluar pergi ke negeri lain untuk mendapatkan dan menambahkan ilmu. Sebab tu kita kena jadi orang yang ada rasa tu, ya? Jadilah orang yang berperasaan Nabi, bukan perasan Nabi. Ini masalah kita. Macam mana kita nak jadi orang macam tu? Kita kena guna apa yang Nabi tinggal. Apa yang Nabi tinggalkan kat kita? Nabi tinggalkan pada kita Al-Quran. Masalahnya kita pada hari ini, Nabi tinggalkan Al-Quran, kita tak guna. Pasal apa kita tak guna? Sebab kita memang tak guna punya orang. Itu. Hak ni yang kita nak kena usahakan balik. Usahakan untuk kita rembeskan, cernakan balik dalam masyarakat. Bukanlah banyak sangat. Balik beritahu dekat anak-anak, balik beritahu dekat pasangan, balik beritahu dekat keluarga. Cukup takat jumlah kecil domestik kita saja. Nanti kebaikan itu tadi akan musleh. Dia akan membentuk kebaikan-kebaikan yang lain, dan tidaknya di akhir kita akan jumpa apa yang dinamakan kemuncak saleh, iaitulah islah. Kita akan nampak pembaharuan yang lebih hebat, dan pembaharuan itu telah pun ada dasar-dasar kekuatan umat yang mengimani kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar keimanan. Sebab itu tuan-tuan, dalam yang terakhir ini yang kita sebutkan tadi, kenapa perang musuh bisik, kita patutnya lebih bersyukur. Sebab ketika perang itu berlaku, seluruh bala tentera di negeri-negeri dan negara-negara Islam yang ada di keliling kelalang kita turut sama turun berganding bahu menolak dan juga menyahkan segala macam anasir-anasir jahat yang menentang negara dan juga negeri kita. Berbeza dengan saudara kita di Palestin. Palestin hari ini, pada hari ini dah masuk 112 hari dah, mereka dihantam dengan begitu dahsyat. Dilakukan genocide, dilakukan massacre, dilakukan pembunuhan, ethnic cleansing, dan memang mereka nak dapatkan pun tanah Gaza tu. Hari ini takat kita tengok sepanjang 3 minggu belakangan, Yahudi Zionis telah pun masuk ke kawasan dekat dengan sempadan Gaza, dan mereka telah pun memilih peta-peta tertentu untuk membina kediaman mereka. Dan antara lot yang jadi tumpuan adalah lot yang duduk di kawasan pesisir pantai Gaza. Dan mereka memang nak ambil lah. Dan memang itulah target usaha mereka, kerana mereka nak luaskan kawasan kependudukan Yahudi di dalam negara Israel. Dan tambah lagi, tak ada satu pun negara Islam yang kuat yang masuk untuk membantu. Adalah sedikit di Bar Al-Mandab, kerajaan Yaman menahan memberikan tekanan sedikit. Begitu juga di kawasan bahagian utara, Jenin, adanya Lebanon dan Jordan, tu pun masih lagi belum mampu untuk menghalau dan juga menghilangkan tekanan yang dilakukan ke atas umat Islam Palestin. Setiap hari mereka hanya memikirkan tentang hidup dan mati. Sebab itu patut kita kena usaha untuk tambahkan syukur atas kenikmatan kebebasan, kemerdekaan ini. Dan pastinya tidak ada keamanan yang lebih utama dalam dunia selama mana Palestin belum merdeka. Dan mungkin juga kitalah bangsa yang bakal menyelamatkan Palestin, dan mungkin juga kita adalah orang yang moga-moga menjadi satu kelompok manusia yang senantiasa mendoakan kebaikan kepada saudara kita di Palestin. Sebab itu tuan-tuan, dalam ruang yang terakhir ini, bila kita sebutkan tentang bangsa yang berjihad ini, sebelum saya terlupa, sebab benda ni yang awal, sebab apa Nabi suruh kita pergi Masjidil Haram? Sebab Masjidil Haram ini adalah tempat untuk reset kehambaan. Orang kalau kata orang Islam bila pergi ke Mekah, dia nampak Masjidil Haram, kemudian dia nampak Kaabah, selalunya lah biasa punya orang, dia akan menangis. Dia nampak Kaabah, dia akan menangis. Betul ya? Kalau siapa nampak Kaabah di Mekah tu, dia nampak Kaabah, selalulah kebiasaan dia akan menangis. Pasal apa menangis? Adakah menangis sebab laki marah? Tak. Adakah menangis pasal bini suruh tidur luar? Tak. Menangis sebab anak balik lambat ke? Tak. Menangis pasal tak boleh push mobile ring ke? Tak. Bukan pasal itu. Tak boleh buat benda-benda yang tak, bukan menangis pasal benda dunia, tapi kita menangis sebab kita rasa kita kerdil depan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi suruh kita pergi supaya kita reset balik, rasa balik nilai kehambaan. Kenapa pergi masjid Nabi?
Sebab bila kita pergi masjid Nabi, dia akan reset balik nilai kasih sayang kita kepada Nabi SAW. Wallahi, siapa-siapa pergi masjid Nabi, dia nampak saja kubah hijau, ataupun bila dia tahu masuk batas Madinah, lidah dia akan berpusu-pusu mengucapkan kalimah selawat atas Nabi SAW. Betul tak betul? Dia akan sebut selawat. Pasal apa? Benda tu dia macam enrichment berlaku, development berlaku dalam diri. Dia ada letusan, dia ada ledakan, dia ada cetusan rasa untuk terus berselawat kata Nabi SAW. Sebab tu kena pi ke masjid Nabi. Dan kenapa Masjid Al-Aqsa? Masjid Al-Aqsa ni kata ulama, di situ dia akan reset jihad. Dia akan reset jihad. Jihad hari ni adalah satu benda yang kadang-kadang agak eksplisit untuk kita tengok pada mata pandang kebiasaan. Orang akan nampak jihad ni adalah satu benda yang hanya pada duduk dalam satu struktur. Padahal tidak. Ibu-ibu, ayah-ayah yang keluar bekerja cari rezeki yang halal untuk disuapkan kepada mulut anak-anak, kepada mulut ibu ayah, kepada mulut kali keluarga, itu jihad. Tuan-tuan yang berniaga, mewakili umat Islam, menyelesaikan fardu kifayah dalam segala urusan jual beli, duduk dalam ketumbukan mujahidin ekonomi, tuan-tuan adalah orang yang berjihad. Anak-anak kita yang keluar pergi mengaji, bahkan kita juga yang keluar pergi mengaji, yang main pada hadir malam ni, moga-moga Allah Ta'ala angkat terima iktiraf pertemuan kita sebagai majlis ilmu, ia juga adalah jihad. Dan bila sebut kata jihad ini, bila kita pergi ke Palestin, kita akan ada rasa tu all out. Siapa-siapa pergi Masjidil Aqsa, dia akan ada rasa tu betapa indahnya, seronoknya kalau Islam adalah pengemudi segala bangsa, kalau Islam menjadi nakhoda kepada negara, kalau Islam yang betul-betul Islam, yang benar-benar Islam pada pemerintahannya, takluknya, jajahnya, tahtanya, kuasanya, kita akan rasa senang, tenang, tenteram. Tetapi benda tu perlu untuk kita usahakan dengan kita. Dia bukan hanya letak pada bahu-bahu orang tertentu, letak pada agensi tertentu, tidak. Kita kena jadi orang tu. Biar kita ni jadi orang yang menggerakkan kawasan kita, komuniti kita. Dan benda tu boleh dicapai dengan keadaan kita yang macam kita sebut awal tadi, memanjangkan silaturahim, bukan kita memutuskan. Kita kadang-kadang duduk di masjid, ada orang yang tak pernah hadir ke masjid dan sebagainya. Bila mereka main ra'i kan, jangan kita duduk usah atas bawah macam kawan tu, tak apa nak syok pula kan. Dia ni tak pernah main lama, pada tahun 2006 sampailah baru main. Kita pun tengok dia atas bawah, ada anak-anak main pakaian sekian-sekian biasa-biasa, buat relax sudah kan, ra'i kan. Tapi janganlah ra'ikan melampau. Kawan tu baru main sejak tahun 2006 tak nak main, kita pun nampak dia sampai kat pintu tu, terus kita ambil mikrofon, diumumkan ketibaan yang tak pernah hadir sejak tahun 2006 untuk masuk ke balai solat. Nah, yang kawan kan, biar kita jadi orang yang meraihkan semua, dan jangan letak pada satu tangga-tangga tertentu. Dan Islam mengajak kita untuk mengambil semua orang sebagai orang yang layak ke syurga, bukan kita. Dan paling tidak pun jadilah kita ni orang yang bila orang tengok kita, orang ingat Allah. Itu antara hakikat kebaikan yang lain. Bila orang tengok kita, orang ingat Allah. Orang tengok kita, orang ingat nak buat baik. Orang tengok kita, orang teringat nak selawat. Orang tengok kita, orang teringat nak mengaji. Orang tengok kita, orang teringat nak solat. Jadi orang macam tu. Biar orang tengok kita tu, Allah, baguslah dia ni, Allah, Allah, Allah dia sebut. Tapi ada juga yang Allah lain kan, dia sebut Allah juga tapi intonasi dia lain. Nampak kita Allah, itu pun satu macam lah. Allah dia ni main dah, tu tak syok. Kita nak yang tadi ni, tadi ni barulah mencakupi dan mencukupi keperluan kita. Dan untuk itu yang terakhir daripada saya, 4 kali yang terakhir Ustaz ni dia kata kan, pasal kita nebus kali pertama mai dekat tempat tuan-tuan. Jadi moga-moga pertemuan kita ini adalah pertemuan yang Allah Ta'ala berkati, rahmati, yang datang daripada mana-mana kawasan pun Allah Ta'ala turunkan inayah iradahnya. Dan ketahuilah Allah jual yang melembutkan hati kita dan kaki kita untuk datang ke rumah Allah, bukan disebabkan kita. Sebab tu dalam kalimah hayya 'ala salah hayya 'alal falah, kita jawab kalimah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bukan kita yang main, bukan kita punya keadaan tu yang buat kita main, bukan sebab kayanya kita, masanya kita, hebatnya kita, tenaganya kita, tak. Allah yang mentakdir tentukan. Dan moga-moga terang malam bulan purnama, puteri raja bercahaya, walau tak lama masa bersama, moga dikenang sepanjang hayat. Kalau ada kebaikan, mohon tolong sebar-lebarkan. Kalau ada keburukan, mohon tolong jauhkan. Bak kata pepatah, sedap makan dikunyah-kunyah, sedap kata diulang-ulang. Jika buat kerabu perut, jangan diperah 5 perut. Kalau baik tolong diturut, kalau buruk jangan diikut. Kalau kata ada kekasaran bahasa, terberi bicara, terlajak kata, terasa di mana-mana, saya minta maaf banyak pada hujung rambut sampai hujung nyawa. Terima kasih kepada pihak Masjid Tuan Guru, pada Tuan Imam, pengurusi AJK dan seluruh hadirin hadirat atas peluang dan ruang yang diberikan pada malam ini. Saya mohon halal masa yang tuan berikan
Saya juga mohon halal perhatian yang tuan-tuan berikan. Moga-moga Allah Ta'ala jualah membalas kebaikan tuan-tuan di akhirat kelak. Dan saya doakan tuan-tuan semua akan mendengar kalimah wadkhuli jannati dari Allah Azza wa Jalla wa Ala di akhirat kelak. InsyaAllah tuan-tuan semua masuk syurga. Amin. Macam tak apa nak masuk. Saya doakan tuan-tuan semua masuk syurga. InsyaAllah. Amin. Dan nanti bila tuan-tuan masuk syurga dengan keadaan dan keindahan yang begitu hebat padanya, moga-moga tuan-tuan juga teringat dan ingatkanlah pada saya. Mana dia Afifidon tu, kecil-kecil janggut-janggut tu. Kalau kata tak jumpa di syurga, tuan-tuan tolong tanya. Nanti Allah akan congkeh saya keluar daripada ceruk rantau neraka mana pun untuk dudukkan bersama dengan tuan-tuan. Dan dari itu, kalau ada kesilapan dan sebagainya, saya mohon maaf sekali lagi. Dan terima kasih atas ruang peluang jemputan dan undangan daripada tuan-tuan. Dan limau manis masak di tangkai, jatuh sebiji menimpa kayu. Pantun dah habis, masa dah sampai. Saya mohon berundur dulu. Akhir kalam, sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulangnya. Aku liqauli hadha wastaghfirullahal azim wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fayafudhal mustaghfirin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu taala a'lam.